Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridhaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah pikiran, hubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami mohon kekuatan kehadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan kebajikan. Dan kami mohon perlindungan dengan Engkau, ya Allah, daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kami kekayaan ilmu, pengetahuan, dan hiasi diri kami dengan sifat yang lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. Terima kasih ya Ustaz Yusuf Muhammad yang satu umat kami datuk hanya bersejak wanita. Moga-moga doa di majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah sekalian, sebelum kita meneruskan sejarahkan majlis kita pada hari ini kepada penceramah yang diminati yang ditunggu-tunggu, ada baiknya kalau saya perhatikan sedikit bayrata penceramah kita. Penceramah kita pada hari ini adalah Ustazah Asma binti Harun, merupakan seorang pendakwah bebas yang mula bergerak sejak tahun 2019. Beliau digali atas faktor penyampaian ilmu agama dan sering muncul di kaca televisi, sisi radio, serta platform media sosial resmi di Facebook dan TikTok. Di samping bergerak aktif dalam bidang dakwah, tidak ramai yang tahu bahawa beliau juga merupakan seorang usahawan merangkap penggerak kepada Hijrah Empire Group Sdn, pengasas kepada Yayasan Al-Hijrah dan juga pendawak dan pengasas NGO Sahabat Amal Care. Terdapat 13 anak syarikat di bawah Hijrah Empire Group Sdn, antaranya Hijrah XLBF Sdn, Hijrah EF Travel dan Tourism Sdn, ENF Future Sdn, Hijrah Ternak Lapor Sdn, Hijrah Wedding and Consultancy Sdn. Alhamdulillah, sepanjang ibadahnya dalam dunia dakwah selama ini, beliau telah menerima beberapa anugerah, antaranya anugerah tokoh wanita dan hubungan umat 2022, anugerah tokoh Sayyidah Dina Aisyah Peringkat Negeri Terengganu 2022, anugerah Nona Makinan Award 2022, wanita anak kelahiran Negeri Terengganu ini merupakan istri kepada Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Hasil pernikahannya beliau dianugerahkan 7 orang cahaya mata. Mempunyai lulusan dalam sarjana muda bidang syariah di Universiti Al-Azhar Mesir, sarjana master dalam pengajian Islam di Open University Malaysia OUM. Kini dalam proses menyambung pelajaran di peringkat PhD dan pernah berkhidmat dalam jabatan kerajaan sebagai pegawai Halimuan Agama Islam di Jabatan Kementerian Islam Malaysia Jakti, penolong pengarah bahagian penolongan keluarga Islam di Jabatan Halimuan Agama Islam di Sekolah Jahis, penolong pengarah bahagian kebutuhan halal di Jabatan Halimuan Agama Islam di Sekolah Jahis. Demikian tadi sedikit bayrata penceramah kita Ustazah Asma Harun. Dengan ini kita mendengar masa lagi menyerahkan majlis kita pada hari ini kepada penceramah kita bagi memulakan dan menyampaikan tajuk program kita, yaitu bahagia hingga ke syurga. Dipersilakan. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama kita zikrullah di rumah Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل أسك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya muhajjad, ya imam al-qiblataini. Terakhir, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi jutaan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Ini adalah satu jabatan yang banyak membentuk diri saya. 9 tahun saya bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dan dalam jabatan inilah memberi saya peluang untuk menjadi pendakwah sebenarnya. Lagi pengarah demi pengarah yang bertukar, ketua jabatan yang bertukar, semuanya Allah izinkan saya bersama dengan pemimpin atau pegawai yang sangat baik. Mereka mengizinkan saya untuk keluar menyampaikan dakwah bila ada jemputan, dan nasib ini saya rasa dah kali keempat dalam ingatan saya, mungkin kali kelima. Pernah juga di sini kita solat tasbih berjemaah. Siapa masih ingat dan siapa yang pernah? Siapa ingat? Kita pernah solat tasbih berjemaah di masjid ini. Subhanallah. Kuliah ceramah banyak kali. Masya Allah. Subhanallah, masjid yang memberikan saya peluang untuk mengasah bakat dan kemampuan untuk berceramah dan sebagainya. Walaupun ketika itu saya bukan siapa-siapa, tapi dijemput juga. Akhirnya semakin biasa. Daripada tak pandang, tak terti, kerana banyak kesilapan demi kesilapan saya perbaiki. Daripada masjid ini juga saya ditegur oleh pihak luar. Kesilapan saya ketika memimpin solat sunat tasbih. Sebab masjid ini sebenarnya ramai orang alim, orang saleh, ramai yang hadir di kalangan halimat. Lalu saya dapat teguran demi teguran. Saya perbaiki, saya terima walaupun pahit, walaupun tadi tidak ada jawapan untuk teguran tersebut. Alhamdulillah, saya bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Jabatan Anak Agama Islam Negeri Sembilan yang sudi menjemput dan melembutkan nama saya untuk dijemput untuk program kali ini. Ini adalah institusi organisasi yang paling saya segar. Dan saya sangat pesan pada tim PA di Timur. Saya kata kalau Jabatan Agama yang jemput ini first priority, lebih daripada pihak lain. Sebab inilah tempat yang banyak mendidik dan bertarbiyah diri saya.
dengan kerjasama Masjid Jamiah Datuk Haji Abdullah Sijam Provinsi Negeri Sembilan. Ustaz MC sangat hebat. Cara pembawakan intonasi suara, persiapan, subhanallah hebat. Saya pernah jumpa, saya rasa jumpa sekali orang muda yang hebat dari Ustaz Muhammad bin Ahir. Pembacaan Ustaz Muhammad Yusuf bin Muhammad Amir merupakan imam masjid. Bila baca doa bukan bahasa Arab saja, bahasa Melayu lebih banyak. Ini adalah orang yang faham. Kerana tahu kita orang baru, kalau semua bahasa Arab kita ambil tapi tak faham, maka kita tak akan dapat menghayati doa tersebut. Dan doa yang disusun sangat mudah. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Allah makbulkan doa yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Yusuf. Terima kasih kepada Ustaz Haji Syafi'i bin Muhammad, Ketua Agama Islam Akhirnya Ustaz Subhanallah Ustaz Syafi'i, Pegawai Agama Islam Jahil Provinsi Merakat Pengurusi Masjid. Orang panggil ini apa kawasan ke atas kawasan. Subhanallah, beliau adalah pemimpin nombor satu lah kalau ikut dari segi pemimpin di bawah pimpinan raja-raja. Dia turun kepada mufti, turun kepada pengarah jasa agama di peringkat daerah. Yang paling tinggi adalah pegawai agama Islam. Masya Allah. Seterusnya pegawai-pegawai kanan kerajaan serta kaki kanan yang hadir. Ahli tuan kuasa masjid, muslimin-muslimat yang hadir di masjid dan juga yang hadir secara live. Yang hadir secara live biasanya nanti bila kita daftar lebih kurang dari 5,000 begitulah. Alhamdulillah. Yang hadir lebih kurang 50,000 kan. Termasuk yang tak dilihat dan melapan malaikat bersama menaungi majlis ilmu dan majlis syukur ini. Subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah, merupakan kepada Allah sekalian. Terima kasih semua. Terima kasih yang paling lama. Saya saja yang ini dan sendiri. Saya sampai pukul 10. Jadi siapkan pertugasan dalam kereta. Mati tak mahu asal. Tempat orang-orang kami. Subhanallah, selesaikan pengajaran. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir segala alam. Tuhan iaitu Allah yang mentadbir urusan hidup kita, bermula daripada alam rahim sampai ke lahir ke dunia, daripada kita bayi sampai kita kanak-kanak, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua hari ini. Segala urusan hidup kita, sedar atau tidak, tahu atau tidak, lupa atau ingat, sengaja atau tidak, semuanya dalam pengetahuan Allah yang alim, dalam kebijaksanaan Allah yang hakim, dalam kecerdasan Allah yang rasyid, dalam pengetahuan. Tidak ada satu saat pun Allah terlepas perhatian terhadap diri kita. Hanya kita saja yang melupakan Allah. Hanya kita saja yang tidak sedar bahawasanya Allah sentiasa memberi perhatian kepada kita. Hanya kita yang tidak perhatikan apakah perbuatan Allah terhadap diri kita. Allahu Akbar. Dan buktinya sampai saat ini Allah masih memandang kita. Walaupun saat sebelum, pagi tadi boleh jadi kita solat lambat. Pagi tadi boleh jadi sampai saat ini kita belum lagi baca Quran. Mungkin daripada pagi tadi sampai sekarang kita dah ada buat dosa kecil, ada buat dosa besar. Kita masih menangguhkan taubat. Kita masih menangguhkan hijrah. Tapi kenapa Allah pilih kita? Nama kita telah tercatat di Lauh Mahfuz. Roh kita, jasad kita untuk berada di rumahnya pada saat ini. Adakah sebab kita mulia? Adakah sebab kita bagus?
Adakah kita lebih baik daripada orang yang tak datang? Hakikatnya Allah memilih kita kerana Allah sayangkan kita. Allah rindukan kita. Boleh jadi saya jadi asbab. Saya jadi asbab. Dan kekalkanlah saya jadi asbab, bukan saya jadi tujuan. Asbab, Ustazah Asma nak tengok depan-depan, sama tak dia dengan dalam telefon? Oh, Ustazah Asma ke? Oh, nak selfie lah nanti. Kekalkan saya sebagai asbab, bukan tujuan. Saya nak ajak semua letakkan tujuan kita datang kerana Allah. Ya Allah, saya datang kerana-Mu ya Allah. Saya datang kerana nak dapat redha-Mu ya Allah. Kalau hidup saya tak dapat redha-Mu ya Allah, hidup dan mati saya celaka ya Allah. Ya Allah, saya datang untuk dapat rahmat-Mu ya Allah. Kita sedang berada di mana tuan-puan? Kita berada di rumah Allah. Kalau kita tak nampak Allah di rumah Allah, mustahil kita nak nampak Allah di rumah kita. Kalau sekarang kita sedang berada di rumah Allah, tapi kita tidak merasakan kewujudan Allah dan kedekatan Allah dengan kita, mustahil untuk kita merasainya di luar daripada rumah Allah. Maka saya ingin mengajak sama-sama. Mungkin tadi ada yang terlupa untuk melangkahkan kaki kanan bila masuk ke rumah Allah. Tak apa, tak perlu keluar balik untuk masuk balik, tak apa. Tetapi boleh jadi ada yang terlupa untuk baca doa bila masuk ke rumah Allah. Maka saya nak mengajak semua sama-sama membacakan doa ini. Saya baca, tuan-puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu keberkatan-Mu, pintu pengampunan-Mu, pintu rizki-Mu, pintu kasih sayang-Mu. Ya Allah, bukakanlah buat kami, ibu bapa kami, keluarga kami, sahabat kami, jiran-jiran kami, pemimpin kami, para alim ulama kami, pintu-pintu syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami kembali di syurga-Mu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Wassalatu wassalam, salawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita mula dengan salawat. Saya ingat pesan seorang guru, orang alim, orang soleh. Dia kata, Ustazah jangan mulakan kuliah ceramah melainkan memuji Allah dan melainkan dengan berselawat pada Nabi. Kerana jika tidak dimulakan dengan dua perkara ini, bimbang ustazah yang menyampaikan diuji dengan riak, takabur, ujub. Bimbang yang hadir tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Kerana hati ada pintunya, ada kuncinya. Dan kunci kepada hati adalah zikrullah dan juga selawat kepada Rasulullah. Bila kita hadir majlis ilmu, yang perlu dibuka bukan telinga untuk mendengar, tetapi hati untuk menerima. Bila hati kita mendengar, bukan telinga saja, maka ia akan memberi kesan kepada tindakan. Dia akan memberikan keisafan. Dia akan menambahkan melihat kepada aib dan kekurangan diri
dan mengurangkan melihat aib dan kekurangan pasangan, anak-anak ataupun orang lain. Apabila ilmu itu jatuh pada hati, dia akan menambahkan rasa cinta kepada Allah, mengurangkan cinta kepada makhluk. Menambahkan cinta kepada akhirat, mengurangkan cinta kepada dunia. Itu yang sepatutnya berlaku setiap kali kita hadir majlis ilmu. Membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita, membenamkan diri kita, menghinakan diri kita. Tuan-puan sekalian, di hadapan saya ini orang-orang yang hebat. Seorang ibu suri rumah yang hebat, seorang wanita yang banyak sabar, seorang suami yang banyak sabar dengan isteri, yang sabar dengan anak, yang sabar dengan kata-kata yang tajam daripada isteri. Saya tengok ada ramai juga para suami yang hadir. Di sini ada ramai anak-anak yang sabar dengan ibu bapanya, daripada kecil menahan rasa dengan ibu ayah, sampai ke tua tahan lagi sabar dengan mulut dan kata-kata ibu dan ayah. Allahu Akbar. Segala keperitan dan kesabaran itu sangat berbaloi, sangat berbaloi. Karena Allah janjikan syurga. Innallaha ma'as sabirin. Saya nak cerita tuan-puan sekalian. Tajuk kita adalah, apa tajuk kita hari ini? Bahagia hingga ke syurga. Bahagia hingga ke syurga. Tapi ustazah, hidup saya derita, saya tak bahagia. Saya akan tanya balik, betul ke derita? Betul ustazah. Suami saya gini, anak saya pula gini, rumah saya macam ni, orang hina saya. Saya tak pernah rasa bahagia, hidup sentiasa derita. Bimbang. Bila kita keluarkan perkataan ini, kita sedang kufur dengan nikmat Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, akan kami tambahkan nikmat kepadamu, dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya nantikanlah azabku yang amat pedih. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Orang yang mengatakan bahawa hidupnya sentiasa derita, sentiasa sedih, adalah orang yang tidak memberikan perhatian kepada nikmat yang Allah berikan, tetapi dia beri perhatian kepada ujian Allah. Allah Maha Adil kepada setiap hamba-Nya. Allah Maha Adil. Saya nak cerita kisah yang berlaku lebih kurang seminggu yang lepas. Saya pergi buat umrah 2 hari, pergi ziarah 2 hari. 2 hari saja, semuanya 4 hari. Di Madinah 2 hari, di Mekah 2 hari, tunaikan umrah. Lebih kurang dalam seminggu yang lepas ataupun kurang. Di Madinah, bila sampai je pada malam tu, pagi tu di subuh, lepas selesai subuh, kita iktikaf dulu kan. Bila kita iktikaf, saya bukan duduk depan sangat, duduk di pertengahan lah, ruang solat di Masjid Nabawi. Lepas tu kita sambunglah sikit, ngaji sikit, sekian-sekian. Orang semua dah kurang, semua orang keluar dah untuk makan pagi. Semua dah keluar, dah waktu duha, semua dah lengang dah ruang solat dalam Masjid Nabawi. Ada lagi lah kelompok di sana sedang belajar Quran, ada lagi, tapi dah mula lengang. Tapi ada seorang wanita tua yang di hadapan saya, dia duduk macam ni lah, saya sini, dia ke kiri sikit depan. Tak berganjak langsung, tak berganjak. Duduk diam, zikir, baca Quran, zikir, baca Quran, tak berganjak wanita tua. Lepas tu saya dah rasa penat, dah rasa letih. Kita dah rasa lapar dah, macam-macam rasa, dia duduk lagi berdiam kat situ. Lepas tu saya pun mula bersiap-siap nak tinggalkan tempat tu, tempat duduk tu. Dia pun pusing. Lepas tu dia pun tunjuk kaki dia. Kaki dia merekah sangat teruk, sangat teruk. Lepas tu dia macam buat gaya, sebab dia orang Pakistan dan dia tak pandai cakap bahasa Arab, bahasa Inggeris lagi dia tak faham. Saya cuba cakap Arab, cuba bahasa Inggeris, macam ayam dan itik bercakap. Lepas tu akhirnya dia tunjuk kaki dia. Lepas tu dia pun tunjuk, ada tak ubat nak sapu?
Saya pun faham apa yang dia perlu. Lepas tu saya pun cari dalam beg saya, kebetulan tak ada apa-apa langsung. Tak ada krim langsung saya bawa. Sebab seminggu yang lepas musim panas. Siang hari 41-43, tengah hari 43 darjah Celsius. Panas. Lepas tu yang ada lip balm. Saya pun bagi lip balm, dia pun sapu, dia ucap terima kasih, dia ucap alhamdulillah, macam dapat benda yang sangat besar. Lepas tu saya pun kata, sila ambil terus. Sebab lip balm pun kan, kalau kita fikir logik, boleh jugalah untuk kaki merekah. Lepas tu tangan dia kering, merekah juga. Allahu Akbar. Lepas tu saya pun buatlah cakap-cakap juga, usaha bercakap juga. Saya tanya, daripada mana? Where? Min aina? Dia boleh faham? Pakistan. Lepas tu saya tanya lagi, dah berapa lama di sini? Macam hotel, perkataan hotel dia faham lah. Hotel mana? La. Hotel la. Tidur? Sini? Semua sini. Tak ada hotel, tempat duduk dia situlah, dia kata tempat tidur semua situ. Okey. Lepas tu saya tanya makan. Allah. Lepas tu dia pun bagi tahu, sini dia buat gaya, dia pun buat kira dalam bahasa Pakistan. Dia kira habis jari. Kalau habis jari 4 kali 5 20 kan. Lepas tu dia tambah lagi 1 jari. Maksudnya dia dah 24 hari berada di situ. Dengan pakaian yang satu beg lusuh. Lepas tu dia tunjuk tudung yang dia tudung tu. Lepas tu dia buka lebar. Dia kata bila dia tidur, tudung tu jadi selimut dan dia tutup. Lepas tu saya ajak dia keluar. Saya pun kata, mandi, shower. Dia kata, toilet. Mandi dekat toilet lah, bersihkan diri. Lepas tu saya nak ajak dia keluar pergi makan. Saya kata, come, makan. La, iktikaf. Maksudnya dia takkan keluar di masjid, melainkan untuk pergi tandas keperluan. Dia akan iktikaf di situ. Saya kata sekejap saja, keluar sekejap saja, makan. Nak ajak makan. La, syukran. Lepas tu tahu apa perkataan yang dia sebut? Sepanjang dia bercakap dengan saya, innallaha ma'as-sabirin. Saya kata lapar tak? Innallaha ma'as-sabirin. Saya tanya lagi ini seorang wahid faqat, wahid. Naam, wahid faqat. Aulad, children, kids, semua. Saya datang seorang. Tak ada tempat tinggal, tak ada jaminan makan minum. Dia asyik ulang innallaha ma'as-sabirin. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Syukur innallaha ma'as-sabirin. Syukrulillah, kullu minallah, alhamdulillah. Dia pun suruh saya pergi macam tu. Dia tak minta duit, dia tak minta apa. Alhamdulillah dia dapat lip balm tu, dia syukur macam dia dapat duit yang banyak. Saya pula tak bawa duit apa-apa, kosong. Baru sampai malam tu. Jadi suami belum tukar duit. Lepas tu saya pun keluar. Pergi makan, jumpa suami. Lepas tu beli sejadah, belilah sikit makanan, ambil makanan. Lepas tu kita kan tak dibenarkan bawa makanan dalam Masjidil Nabawi. Kan pintu penjaga dia buka beg tengok. Saya cuba sorokkan makanan di bawah. Lepas tu belilah yang untuk kaki semua tu kan. Beli untuk rekah-rekah. Lepas tu memang betul. Walaupun selepas hampir sejam setengah saya buat urusan semua-semua tu, saya datang, dia masih duduk di tempat yang sama. Ruang tu dah mula kosong semua. Betul dia tikam dan dia tak bergerak. Lepas tu bila saya datang, dia pun terkejut. Dia pun menangis. Dia pun cium dahi saya. Dia pun peluk. Subhanallah, kullu minallah. Dia sebut minallah, innallaha ma'as-sabirin. Dia pun terima apa saya diberi, dia ucap terima kasih dan dia sambung apa yang dia buat. Lepas tu kita ada solat zuhur, solat asar, solat maghrib. Setiap kali saya lalu, saya akan nampak makcik tu memang duduk di tempat yang sama. Tak berganjak. Cuma saya tak pergi tegur sentiasa lah. Dia kata dia akan menunggu sampai haji. Dan kita akan jumpa
Golongan seperti ini di Mekah, di Madinah, tidur di tepi pagar dan sebagainya. Mereka memang tak ada hotel, mereka tak ada duit, mereka tak ada jaminan. Kullu minallah. Allahu Akbar. Kita orang Malaysia banyak cabaran. Hotel jauh. Bukan saya salahkan orang yang nak marah. Setiap orang Malaysia pasti ada hotel, ada makanan, ada bekalan. Tapi ramai fakir miskin di seluruh dunia, Pakistan, India apa semua pergi selai sepinggan. Cukup untuk tambang, itu pun jual tanah, bergolok gadai. Mereka tak ada bekalan langsung untuk hidup 40 hari, 50 hari, 60 hari di Mekah dan Madinah. Tawakkaltu ala Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kenapa makcik yang serba kekurangan tidak ada apa-apa boleh bahagia? Boleh senyum, boleh rasa gembira, boleh rasa syukur dengan berganda-ganda? Kerana bahagia yang dia ada bukan diletak pada harta benda, bukan pada anak yang bersama, bukan pada pasangan, tapi letak bahagia pada hatinya yang bersyukur kepada Allah walaupun dengan sekecil-kecil nikmat yang Allah berikan. Tajuk kita bahagia sampai ke syurga. Ibu-ibu, muslimin, muslimat, ayah-ayah, para suami, para isteri sekalian. Apabila kita memutuskan diri kita untuk bernikah, ingat nikah 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, 40 tahun lepas. Siapa dah nikah 20 tahun yang lepas? Saya nikah 18 tahun. Ada yang 20 tahun lebih dah kan? Saya 18 tahun tahun ni. Siapa dah bernikah lebih 30 tahun, angkat tangan. Lebih 30 tahun dah dia bernikah. Allahu Akbar, hebat. Siapa usia pernikahannya lebih 40 tahun, angkat tangan. Ini legend ni, legend. Lebih 40 tahun. Masya Allah. Kerana bagi anugerah ni 40 tahun lebih dah nikah ni. Masya Allah. Banyak derita ke banyak bahagia? Campur-campur Ustazah, campur-campur sama banyak. Tapi kalau tanya depan, jawapan dia banyak derita Ustazah. Allah, banyak sabar, banyak sabar. Sebab kita cenderung menghitung ujian. Kalau kita hitung nikmat dalam satu saat, berapa banyak terhimpun nikmat dalam satu saat. Setiap detik, apa nikmat Allah bagi? Iman, Islam, dapat solat, sujud, masih hidup, dapat makan. Satu saat berdetik terhimpun banyak nikmat. Kalau kita hitung dah tempoh 24 jam, ujian mungkin yang datang dalam tempoh 10 minit. Tapi kita bawa perasaan ujian tu sampai 1 hari penuh. Sedangkan dalam tempoh itu, kita makan, tidur, rehat dan tengok drama, sinetron. Dan waktu yang sama, dekat tangan ada gelang, ada cincin. Baju masih banyak, handbag, kasut. Ujian berlaku dalam tempoh 5 minit, 10 minit. Heret sampai 2-3 minggu. Kalau kita nak adil dengan Allah, kita tak akan jumpa sesuatu yang kita nak rungutkan tentang ujian kerana nikmat terlalu banyak. Allahu Akbar. Saya nak sebut apa? Apabila kita buat keputusan untuk bernikah, saya 18 tahun yang lepas, ibu-ibu 40 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, kita kena tahu bahawa pasangan yang kita nikah tidak sempurna. Pasangan yang kita nikah berisiko tinggi untuk mengecewakan kita, menyakitkan hati kita, membuatkan kita menyampah dengan dia, membuatkan kita rasa macam tak habis-habis perangai, tak nak berubah. Dia akan membuatkan kita marah, dia akan membuatkan kita kecewa, dia akan membuat kita down. Dan apabila kita buat keputusan untuk anak, menantikan nak anak, kita kena tahu anak itu tidak sempurna. Dia bakal buat kita marah, dia bakal kecewakan kita, dia bakal membuatkan kita terasa. Dan bukan sehari dua, seumur hidup. Betul atau tidak? Bukan kita kata anak dah besar, dia orang dah okey. Tak. Sampai hari ini anak masih lagi menyakitkan hati kita, membuatkan kita sedih. Betul atau tidak? Subhanallah, Allahu Akbar. Apabila kita ada berkawan dengan seseorang, bersedia. Bukan hanya yang indah-indah saja. Kita bakal disakiti oleh kawan kita. Kita bakal dikecewakan oleh dia. Dan semua ini berlaku sampai mati. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita faham perkara ini, kita letak dalam mindset kita, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita akan menyakitkan pasangan, mengecewakan pasangan, buat marah pada pasangan.
Lalu apa yang mengukuhkan hubungan kita dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan ipar, dengan adik-beradik, dengan kawan, dengan jiran? Apa yang mengukuhkan? Bukan kesempurnaan, bukan perubahan demi perubahan. Sebab perubahan boleh berlaku, tapi berubah sehari je, lepas tu balik asal semula. Tetapi kemaafan. Sebab itu bila kita baca firman Allah tentang mereka yang akan berada di syurga, tajuk kita bahagia sampai syurga. Tajuk bahagia sampai syurga kita kena faham, bukan maksud tak ada derita, tapi tetap bahagia walaupun dalam derita. Dan itulah bahagia yang bawa ke syurga. Dan dalam firman Allah, antara ciri yang akan dapat masuk ke syurga sekeluarga, iaitu mereka yang sentiasa memberi kemaafan. Yang beri kemaafan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita nak baca firman Allah. Saya baca, tuan-puan ikut. Surah Al-Baqarah ayat 25. Ini adalah berita bahagia buat orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Orang yang tidak pernah berhenti diuji oleh Allah, lalu dia memilih antara dua, sama ada sabar ataupun syukur. Dia tidak menjadi orang yang ketiga, tak sabar, tak syukur. Dia hanya pastikan dirinya berada di kalangan orang yang sabar ataupun orang yang syukur. Dan apakah berita gembira bagi orang-orang yang beriman ini? Sama-sama ya kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Sesungguhnya mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu. Lalu mereka berkata, inilah yang diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan, sama ada isteri ataupun suami yang sentiasa bersih dan suci. Sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Jika kita nak pasangan yang sempurna, bukan di syurga, minta maaf, bukan di dunia, kita tak akan dapat, kita tak akan jumpa pasangan yang sempurna yang tidak akan menyakiti hati kita sampai ke tua, sampai ke mati di dunia. Tetapi bila kita sabar dengan pasangan kita hari demi hari,
Allah akan berikan kita pasangan yang suci, bersih, yang sempurna, tidak akan menyakitkan lagi hati kita. Subhanallah. Ada yang tanya saya soalan, Ustazah, boleh tak nak pasangan lain kat syurga esok? Kenapa makcik? Jemu kalau jumpa yang sama. Dah 40 tahun dah hidup dengan dia, Ustazah, kat dunia ni. Agak dapat suami lain lah kat syurga esok. Takkan ngadap muka dia lagi. Lepas tu saya tanya dia. Saya tanya makcik tu kan. Makcik confirm syurga ke? Kan? Yakin benar nampak masuk syurga. Bukan fikir masuk ke tak, fikir nak pilih suami lain lah. Saya kata makcik, boleh jadi sebab makcik banyak sabar dah jemu ngadap perangai pakcik tu lah, yang menjadi sebab makcik masuk syurga. Mudah-mudahan lah Ustazah. Tapi boleh tak nak minta suami lain? Oh, nak juga. Mungkinlah dia rasa suami sekarang kurang handsome ke, kurang tinggi ke, nak kulit cerah ke. Saya kata makcik, kita serah pada Allah. Di syurga kelak takkan ada rasa jemu, takkan rasa bosan. Semua penuh cinta, penuh rindu, semua sempurna. Dan semuanya indah, tidak tergambar dengan fikiran. Rupa takkan sama. Mungkin ada iras lah nak menunjukkan perbezaan, tetapi diciptakan berganda-ganda indah. Dan penghuni syurga di kalangan manusia, keindahannya berganda-ganda daripada para bidadari. Para bidadari syurga. Bidadari itu tak tergambar indah. Tapi bila wanita syurga, lelaki syurga berada di syurga, keindahan bidadari syurga tu semuanya terpadam. Tak boleh lawan dengan keindahan manusia yang menjadi ahli syurga. Tak ada rasa jemu, tak ada rasa bosan, tak rasa mata, tak ada rasa. Tak ada mengantuk, tak ada ngantuk. Tak ada penat, tak ada penat. Tak payah bekerja, tak payah kerja makcik. Habis tu boring, tak hidup macam tu. Tanya balik kan. Allah angkat rasa boring, takkan rasa boring, indah belaka. Kita takkan mampu bagaimana kehidupan di syurga kelak. Allahu Akbar. Jadi tipsnya, kalau rasa serabut dengan bini, serabut dengan lelaki, bila tengok, sabar je lah, nunggu kat syurga besok. Itu kan. Hadap je lah sementara nak tunggu syurga. Hadap je lah. Allahu Akbar. Tapi kita tak sabar. Kita nak di dunia lagi kita dah dapatkan. Dunia lagi kita nak suami ni bertukar lah. Akhir-akhir hidup ni jadi romantik sikit. Muka kerah, kejong macam tu lah. Nak cakap sayang memang tak lah. Dapat saja. Yang tu tak keluar-keluar. Sebab memang macam tu dia dibesarkan. Kurang kasih sayang daripada mak ayah. Dia pun tak reti bagi kasih sayang pada kita. Hari lahir cik lupa. Memanjang lupa. Tiap tahun lupa. Macam mana nasib. Tengok dekat Facebook kawan tu tua-tua pun dapat surprise dari suami dia. Mula kita rasa suami kita ni malang dapat dia. 30 tahun tak pernah surprise. Tengok kawan dapat surprise. Lepas tu kita pun kata, bang, saya nak cakap sikit. Kita kahwin berapa tahun? 42 tahun. Tengok, lupa 44. Wah, perempuan kan tepat. 44. 42 pula tengok, usia kahwin pun tak ingat. Memang gitulah orang lelaki. Tapi nak terima hakikat tu, 40 tahun kahwin pun tak boleh terima hakikat. Orang lelaki memang tak simpan benda macam tu dalam kepala ni. Lepas tu, awak pernah tak buat surprise? Cuba awak ingat baik, pernah buat surprise tak hari lahir saya? Dia pun tenganga. Maksud awak, kejutan-kejutan. Yelah, awak rancang tanpa saya tahu, saya pun terkejut. Cuba awak ingat balik, awak pernah buat tak? Tak pernah. Dia pun ngaku tak pernah. Tengok, kalau awak betul sayang saya, mesti awak fikir hari lahir saya nak buat surprise. Dah itu kesimpulan. Kalau awak betul sayang saya, suami cakap sayang, bukan tak sayang. Habis tu tak pernah buat kejutan. Ukuran kasih sayang diukur dengan apa yang kita lihat di media sosial. Apa yang kita rasa, itulah bahagia yang kita nampak pada orang, kena juga berlaku dalam hidup kita, baru kita bahagia. Betapa besarnya cabaran media sosial hari ini, semakin susah untuk kita capai rasa bahagia dan rasa syukur. Kita lihat ada anak orang tu buat surprise beli TV dekat mak dia.
beli gelang, surprise beli kereta. Mula kita rasa anak kita yang surprise buat beli kek tu tak berapa sangat. Tiap tahun surprise kek. Padahal ramai mana ibu-ibu yang sangat syukur dengan anaknya tak pernah beli kek. Tapi sebab tengok ada influencer tu, ada artis tu buat kejutan makeover rumah. Seronoknya bang kalau anak kita buat macam ni bang. Tengok artis ni, mak dia letak kat hotel seminggu, balik rumah berubah bang. Anak kita tak ada macam ni lah. Masing-masing fikir diri sendiri. Tengok bang, anak yang ni buat kejutan bawa pergi bercuti bang. Tengok, seronok kalau anak kita buat macam ni ha. Saya cakap benda ni betul atau tidak? Semakin susah untuk memenuhi kehendak hawa nafsu kita, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Allahu Akbar. Lalu Allah melihat kita semakin kufur dengan nikmatnya. Kita mula tidak melihat nikmat-nikmat yang kecil itu satu nikmat. Sebab ukuran nikmat kita semakin tidak ada batasan. Hari ini ramai mana pekerja tak rasa berterima kasih pada majikan. Sebab lihat di media sosial, ada majikan ni bawa semua staf dia pergi bercuti luar negara. Haraplah bos kita bercuti kat Bodison pun tak. Tengok bos dia bagi duit raya 1,000 sangat. RM50 pun mujur. Tengok bos dia bagi hadiah tu, bagi hadiah ni. Padahal ramai mana majikan, bos, tekanan jiwa, tekanan mental kat luar negara, bukan Islam. Ramai mana bos-bos bunuh diri. Tekanan bila dekat dengan gaji, nak bagi gaji kepada staf. Tak nampak dah syukur. Bulan-bulan dapat gaji, susah payah majikan fikir buat itu ini. Sebab apa? Diukur dengan majikan yang lain, yang mana Allah beri kelapangan rezeki yang berbeza. Ramai mana ibu bapa tak syukur anak hari ini. Kenapa anak jiran sebelah bang boleh straight A, anak kita straight B, takkan tak ada sebiji A bang? Ya Allah. Seminggu tak keluar rumah, takut bertembur dengan jiran, kena tanya. Seminggu tak update posting, semua seminggu tak ada apa-apa. Boleh jadi kalau Allah bagi anak dia straight A, hari-hari keluar, hari-hari duk tanya orang lain, cucu macam mana, berapa result? Semua orang dia tanya. Rupanya dia tidak mampu menampung ujian, riak, takabur, ujub. Allah tahu nenek ni tak mampu menampung. Mungkin dia sewa van yang buat pengumuman tu. Tilam murah tukar tilam baru, tilam lama tukar tilam baru. Kan ada kan? Nak buat pengumuman supaya semua orang tahu ni cucu cerdik bijak. Saya kata boleh jadi, bukan semestinya. Boleh jadi, sebab apa? Kita kembali kepada perkataan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Bayangkannya, bila Allah wajibkan kita ucap kalimah ini setiap kali kita solat, walaupun masa tu kita sedang krisis dengan suami, sedang sedih dengan anak, sedang gaduh dengan jiran, sedang gaduh dengan BFF, tapi kita tetap bangun solat, walaupun sedang solat tu dalam keadaan marah, gigit tahan marah ni. Tengah marah dengan cucu ke apa, tapi sebab semayang tu wajib, kita tetap semayang. Lepas tu kita pun bacalah Bismillahirrahmanirrahim, dan ayat kedua kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Allah paksa kita dalam ujian, dalam sakit, dalam penat, dalam sedih, tetap ucap syukur. Sepatutnya masa tu fikiran kita berfokus kepada segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam dan sekalian makhluk. Allah tidak pernah silap mengaturkan apa yang sedang berlaku di keliling kita. Dengan siapa kita bertemu, Allah tidak pernah silap mengaturkan. Walaupun kita cakap, kenapalah aku kenal dengan dia ni? Dah kenal kahwin pula, kenapalah kahwin dengan dia? Kalau kahwin dengan imam tu, sejuk hati. Hari-hari boleh dengar dia ngaji. Hari-hari pergi masjid sama-sama. Untungnya kalau jadi isteri imam. Lepas tu tengok suami. Nyampah pula tengok berdengkur. Contoh saja ya. Padahal isteri imam punya sabar dengan suami dia imam tu. Kat luar kan main lagi. Warok. Kat rumah mungkin kasar. Saya bukan sebut imam mana-mana.
Maksudnya kita nampak bahagia pada orang, kita tak tahu mesti ada ujian juga isteri imam tu. Oh, macam ramai je isteri imam ni. Betul Ustazah, betul. Seronoknya jadi isteri Bilal. Kan Bilal ni sekian-sekian, suara dia sekian-sekian. Ui, mesti kat rumah pun merdu dengan suara suami. Ui. Padahal tak tahu Bilal pergi jalan jauh tak boleh. Sebab kalau Bilal tak buat tugas, satu kampung tahu Bilal tak menjalankan tugas. Imam satu kampung tak tahu. Bila Bilal terbangun lambat solat subuh, tak ada azan, Bilal tak mau tidur. Punyalah susah hati segi Bilal ni, walaupun malam tu tidur 3 pagi, pastikan suami bangun ni. Pergi kenduri orang lain boleh lepak lama-lama, dia bang kejap lagi subuh bang, azan bang. Bukan senang kerja jadi Bilal, bukan senang kerja jadi imam. Allah akan uji jawatan-jawatan yang berat, yang mulia seperti ini. Masya Allah. Betul tak isi Bilal, isi imam? Dia tu. Subhanallah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Sekarang saya nak bacakan hadis Nabi SAW berkaitan dengan nikmat jalapan syurga. Hadis ni panjang, saya baca seorang-seorang. Tuan-puan dengar dan cuba hormati dan jaga adab apabila hadis Nabi dibacakan. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbaru fi an-nari sabrah summa yuqalu ya bani Adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bik na'imun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi ashaddin nas bu'sa fi dunya min ahli jannah fayusbaru sabratan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'sa qattu hal marra bik shiddatun qattu fayaqul la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattun wala ra'aitu shiddatan qattun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang bermaksud seseorang yang paling banyak nikmatnya di dunia daripada kalangan ahli neraka dibawa pada hari kiamat. Pertama, lalu dicelupkannya ke neraka dengan sekali celupan ke dalam neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, adakah engkau pernah melihat sebarang kesenangan di dunia? Adakah kenikmatan pernah kamu rasai saat kamu hidup di dunia? Lalu dia mengatakan, tidak ya Allah, demi Allah wahai Tuhanku. Lalu didatangkan pula seseorang yang hidupnya paling sengsara di dunia dari kalangan ahli syurga. Kemudian dicelupkan ke dalam syurga dengan sekali celupan. Lalu ditanya kepadanya, wahai anak Adam, adakah engkau pernah merasai sebarang kesusahan ataupun kesulitan pernah muncul dalam hidup kamu di dunia dahulu? Lalu dia menjawab, tidak ya Allah, demi Allah, tidak. Aku tidak pernah merasakan kesusahan sama sekali dan aku tidak pernah mengalaminya saat hidup di dunia dahulu. Mari sama-sama ucapkan kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-puan muslimin muslimat, mungkin ada yang blur tak faham. Apa? Hadis tadi itu pasal apa? Panjang sangat, tak dapat tangkap. Mari saya ulang lagi sekali. Ini hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, seorang ahli neraka yang belum masuk neraka, tapi dia telah dicatat sebagai bakal ahli neraka yang bakal dicampakkan ke dalam neraka. Lalu ahli neraka ini dicelupkan sekejap dalam neraka. Faham? Celup. Macam air, celup. Itu namanya dicelup. Sekejap je. Masuk, terus keluar. Tak sampai 1 saat kot. Kalau celup, 1 saat lah kita kata. 1 saat. Kalaulah kita dicelup dalam api dunia 1 saat, sempat terbakar tak? Tak sempat. Nak try tak? Sekejap je. Api marak, celup sekejap keluar. Cuba jarilah jari. Api dekat lilin kan? Celup. Sempat rasa sakit tak? Tak sempat. Itu api dunia.
yang telah disejukkan 70 kali ganda. Daripada api neraka 70 ganda disejukkan. Kalau tidak disejukkan 70 ganda, semua kehidupan di dunia akan terbakar. Allahu Akbar. Okey. Tuan-puan sekalian, yang ahli neraka ni, yang mana diambil dari kalangan manusia yang paling banyak diberi nikmat saat hidup di dunia. Boleh jadi dia adalah orang paling kaya di dunia, orang paling bahagia hidup di dunia. Mungkin isi dirinya perfect, cantik, menawan semua, pijat dan lemah lembut, penyayang semua. Mungkin anak dia pun perfect, yang mana hadis Nabi sebut, yang mana dia adalah orang yang paling banyak diberi nikmat hidup di dunia. Boleh jadi dia juga sehat, tak pernah sakit, tak tahu. Maksudnya dia adalah orang yang banyak dan paling diberi nikmat yang begitu luar biasa saat hidup di dunia. Tapi dia kufur kepada Allah. Dicelup sekejap dalam neraka, lalu Allah tanya, pernahkah kamu mendapat kesenangan hidup di dunia dahulu? Pernahkah kamu menikmati apa-apa nikmat dunia? Lalu apa dia jawab? Tidak, wahai Tuhanku. Aku tidak pernah merasai apa-apa nikmat di dunia dahulu. Bayangkan, kerana ketakutan dicelup dalam neraka yang sangat dahsyat walaupun sekejap, dia lupa segala nikmat yang Allah beri hidup berpuluh-puluh tahun di dunia dahulu. Ketakutan yang amat dahsyat. Sampai nikmat dunia tak ada nilai sedikit pun. Walaupun hidup dia dahulu terlalu senang, terlalu bahagia, terlalu gembira. Lalu dibawa pula di kalangan ahli syurga yang hidupnya paling menderita dalam dunia dahulu. Saya nak tanya kat sini, siapa yang hidup dia paling menderita kat sini? Takut dia lah ni. Mungkin cerita pasal dia lah ni. Ustazah, saya komplit semua derita ada pada saya. Apa yang tak ada pada saya? Suami zalim, saya ada. Anak deraka, saya ada. Saya sakit 10 penyakit, Ustazah. Rumah saya tepi jalan, saya tak ada rumah. Saya makan rumput-rumput saja. Saya tak tahu bayangan yang disebut dalam hadis Nabi ni, orang yang paling hidupnya menderita di dunia. Kalau tengok sekilas pandang, tak ada di sini. Elok pakai tudung, semua muka macam artis belaka lawa-lawa. Handbag semua elok, kasut, jalan semua okey, subhanallah, Allahu Akbar. Mungkin ada sakit sikit-sikit. Bila Nabi sebut, didatangkan pula seseorang yang paling sengsara di dunia. Lalu dicelupkan orang paling sengsara hidupnya di dunia ini dalam satu celupan, dengan satu celupan saja di dalam syurga. Sekali celup. Lalu Allah bertanya, adakah kamu pernah hidup sengsara di dunia dahulu? Adakah kamu pernah hidup susah? Lalu jawab, tidak ya Allah, demi Allah. Aku tidak pernah merasai kesusahan sedikit pun hidup di dunia dahulu. Aku tak pernah sengsara. Allahu Akbar. Lalu Allah masukkan ke dalam syurga, yang ini pula dicampakkan ke dalam neraka. Tuan-puan sekalian, nak sebutnya kesusahan yang kita lalui sekarang. Saya ada kesusahan saya ada kesedihan saya ada struggle saya. Ibu-ibu, ayah-ayah, semua ada kesusahan masing-masing. Semua itu bila di akhirat kelak, kita takkan rasa apa-apa apabila kita melihat kehebatan dan nilai syurga. Sebab itu ada hadis Nabi SAW di mahsyar kelak. Ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, ketika berada di mahsyar, bila melihat seorang demi seorang dihisap, yang ini masuk neraka, yang ini masuk syurga, lalu penghuni mahsyar berdoa dengan Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk aku disiap kulit hidup-hidup. Disiap kulit hidup-hidup. Apa maksudnya? Sebab apabila penghuni mahsyar, kita semua bakal penghuni mahsyar, melihat orang-orang yang hidupnya sabar di dunia dahulu, inilah golongan VIP Allah, golongan yang akan masuk melalui pintu sabar. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, antara pintu syurga 4 dalam hadis yang sahih, 4 pintu syurga lagi berbeza-beza hadis. Yang pertama iaitu babul sabr, pintu orang sabar. Babul jihad, pintu orang jihad. Babus salat, pintu orang salat. Babus siyam, pintu orang-orang yang berpuasa. Saya sebut ni nangis bulu roma saya. Agak-agak kita pintu mana, ibu-ibu? Layak tak kita nak dipanggil masuk melalui pintu orang sabar? Layak tak kita nak dipanggil masuk melalui pintu orang yang salat? Layak tak pintu orang berpuasa? Layak tak pintu orang jihad? Kita bimbang tidak ada satu pintu yang terbuka untuk kita. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Jadi
Subhanallah. Kenapa ada di penghuni mahsyar kelak minta dikembalikan ke dunia supaya disiat kulit hidup-hidup? Sebab mereka melihat bagaimana kelebihan yang didapatkan oleh orang-orang yang sabar hidup di dunia dahulu. Kerana apa? Dibayangkan tidak ada kesakitan di dunia melebihi kesakitan siat hidup-hidup kulit. Cuba teslah balik rumah nanti, toreh sikit, lepas tu tarik kulit. Betul tak? Saya rasa lebih sakit daripada semua sakit-sakit. Itu paling sakit lah. Paling sakit. Kalau aksiden kena lenyek sebab dia kena sekaligus, dia sakit sekaligus. Ini hidup-hidup, saya rasa tak. Maksudnya, penghuni mahsyar mula memahami mereka-mereka yang ada uji berat. Yang kita sekarang hidup di dunia rasa malang. Kenapa aku dapat suami macam ni? Kenapalah anak-anak tak semengah macam ni? Kenapalah macam Kenapa tu akan terjawab di akhirat kelak, akan terjawab di syurga kelak. Kita akan berterima kasih kepada Allah di atas ujian yang Allah berikan di dunia dahulu. Bahkan kita rasa kenapalah doa kita Allah dah makbulkan di dunia. Apabila melihat banyaknya doa orang-orang yang tak dimakbulkan di dunia, lalu mendapat ganjaran berganda di akhirat. Kan ramai ibu bapa yang kecewa, 20 tahun berdoa, anak tetap tak berubah. 20 tahun berdoa, suami tetap tak berubah. Tetapi rupanya Allah simpan 20 tahun doa itu bukan Allah tidak terima, bukan Allah tidak dengar. Tapi Allah tangguhkan untuk berikan di akhirat kelak. Tapi kita tidak sabar. Kita gopoh, kita nak semuanya di dunia. Kita nak hari ni juga kalau boleh. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak baca pula hadis gambaran indahnya syurga. Saya rasa masa saya dah habis. Sepatutnya sampai ke berapa? Sampai ke berapa, Dik? Kamu kena sentiasa ingatkan saya. Tulis nota 10 minit lagi ke? 20 minit lagi ke? Sekarang pukul 11.43 kan? Jadual kalau ikut dalam poster 11.45. Jadi ada 2 minit lagi. Subhanallah, 2 minit lagi muslimin muslimat mati Allah sekalian. Jadi, apa yang kita boleh buat 2 minit? Apa kita boleh buat 2 minit? 2 minit tu banyak ke sikit? Sikit. Kalau kat rumah 2 minit boleh buat apa? Oh, macam-macam. 2 minit boleh buat macam-macam ya. Ustazah, 2 minit tu baru scroll FB je Ustazah. 2 minit tu baru tengok satu video reels. 2 minit. Apa boleh buat 2 minit? Subhanallah. Bila saat malaikat maut datang pada kita, nak ambil nyawa kita, mula tarik, kita akan merayu-rayu meminta-minta tambahan 1 minit. Beri 1 minit. 1 minit. Nyawa nak minta, kita akan merayu-rayu 1 minit. Saya nak tanya, apa yang kita boleh buat 1 minit? Mohon ampun dengan Allah. Oh ya Allah, ampun aku ya Allah. Dan 1 minit kita boleh minta maaf dengan semua dan memaafkan semua. 1 minit sempat. Buat update posting kejap. Saya mohon maaf kepada semua. Kurang 1 minit malaikat maut akan cabut nyawa saya. Contoh saja. Dan saya maafkan semua orang. Saya halalkan semua hutang orang. Semua orang pincang saya halalkan. Dan saya maafkan semua. Yang kita tak mampu maafkan selama ni, ada ipar tu, ada menantu yang kita geram tu, ada adik-beradik yang buat fitnah tu, yang sama hidup tak boleh maafkan. Tiba-tiba waktu tu boleh maafkan sebab kematian sudah di hadapan mata. Yang sebelum itu kita duduk nunggu-nunggu dia bayar hutang, kita tak nak halalkan walaupun kita tahu dia susah. Masa tu kita halalkan. Masa tu juga cakap tanah 10 ekar tu wakaf. Betul tak mampu buat masa tu? Kalau tibalah malaikat maut tak jadi ambil, minta maaf ya, yang wakaf tu tarik balik. Dendam bersambung semula, boleh jadi. Nak sebutnya, tapi benda tu takkan berlaku. Saya nak sebut, 1 saat, 1 minit ketika itu sangat bermakna. Dan kita akan nampak kita boleh buat banyak perkara dalam 1 minit. Bang, saya merayu minta maaf dengan awak. Tolong redha saya. Tolong cakap bang.
Kenapa nak cepat sangat ni? Bang tolong. Ya, saya redha segalanya. Terima kasih bang. Anak-anak semua, mak redha semua, setiap perkara mak maafkan semua. Lepas tu kita pun bersedia malaikat maut nak ambil nyawa. Tetapi kita telah diberi peluang bukan 1 minit dalam hidup. Berjuta minit, beribu jam, berpuluh tahun. Tapi bila dekat kematian depan mata, masa tu baru kita rasa bernilainya walaupun 1 minit. Dan setiap hari kita menghabiskan masa dengan telefon 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sekarang ini ketagihan telefon, media sosial, tengok reels, tengok video tak habis-habis. Kau tengok ceramah, cerita lain. Subhanallah, bukan cucu je, atuk nenek pun sama. Hari ini dalam keluarga masih hidup bersama-sama, tetapi tidak ada kasih sayang yang bersama-sama. Duduk atas satu katil bersama-sama, itu namanya hanya hidup sama-sama. Tetapi atuk tengok telefon, nenek tengok telefon. Yang ini borak dengan orang lain, yang ini borak dengan orang lain. Atuk nenek tak borak sama-sama dia. Duduk satu meja makan, memang makan sama-sama, tapi pikiran sama-sama ke lain. Telefon dekat tepi, duduk scroll-scroll sambil makan. Berjalan sama-sama, pergi melancong sama-sama, tetapi kasih sayang tak bersama-sama. Masing-masing duduk berhubung dengan yang jauh, yang dekat tidak berhubung, tidak berkasih sayang. Ini orang panggil dajjal mata satu ni. Ke ada orang skrin 2? Semua skrin 1 kan? Dajjal duduk kat tangan masing-masing. Sudah ustazah, jangan sesat. Dajjal ni, sebelum keluar Dajjal Al-Masih tu, yang betul-betul Dajjal tu, keluar dulu kuncu-kuncu Dajjal. Alat-alat kecanggihan yang membenarkan segala tipu daya fitnah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Untuk penutup, saya nak cerita satu kisah. Boleh? Sebab nak kena tutup dah. Walaupun sebenarnya nak baca. Sebelum kisah tu, saya nak cerita kisah seorang lelaki buta. Seorang lelaki buta yang daripada dia remaja sampai dia dewasa, sampai sekarang umur dia 50 lebih. 3 hari 4 hari lepas dia datang ke rumah mak saya di kampung. Masa dia buta, masa dia remaja, arwah ayah saya banyak bantu dia. Siapkan tempat tinggal, bagi makan, bagi minum dan bagi dia kaset. Bagi dia kaset cukup 30 juzuk Al-Quran zaman tu. Sekarang umur dia 50 lebih. Cerita ni cerita 35 tahun yang lepas, ataupun cerita ni 40 tahun yang lepas. Masa tu saya sekolah rendah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia datang daripada Patani, keturunan Raja Patani, namanya Tengku Muhammad Zaidi. Dalam tempoh 5 tahun, dia boleh hafal 30 juzuk Al-Quran lancar. Tanpa boleh melihat satu pun ayat Al-Quran, hanya mendengar sahaja. Dia mula buta ketika umur dia 9 tahun. Maksudnya dia pernah celak waktu dia kecil sampai dia sakit menyebabkan kedua mata buta, tak boleh nampak langsung. Dan dia berjalan merantau di bumi Allah seorang diri, sampailah sampai ke kampung kami, Kampung Batu 6, Kuala Terengganu. Ayah saya tak kenal, dia pun tak kenal. Tapi ayah bila jumpa seorang pemuda, masa itu umur dia mungkin 13 tahun, 14 tahun, jalan tak tahu macam mana boleh sampai ke Kampung Batu 6. Tak ada orang yang bawa ke apa, seorang diri. Lalu ayah bagi rumah sebelah, iaitu rumah atuk nenek yang dah meninggal, dia duduk kat situ. Lepas tu hari-hari dia berulang sebab masjid depan rumah saja, pergi azan. Dan suara dia sangat sedap dan azan dia luar biasa. Dan masa tu TV pun kita tahu hitam putih lagi sekian-sekian ataupun dah ada warna, tapi ada kaset saja, telefon tak ada. Ni cerita 40 tahun lepas kan. Lama dah. Tetapi kaset tu dia jaga betul-betul. Mak saya tanya 3 hari lepas, mak saya telefon saya malam tadi sejam lebih duduk bercerita pasal Ustaz Zaidi. Dia kata, Asma, Ustaz Zaidi ni rupanya dia menghafal Al-Quran. Berkat ayah bagi satu set 30 juzuk Al-Quran tu dia ulang-ulang. Dan sekarang dia boleh ikut bacaan 5 imam utama dunia yang glamour-glamour. Lepas tu Ustaz Zaini dia akan sampai ke pejabat saya pukul 11 pagi nanti. Dah. Dia dah ada lah tu. Dia bersungguh sangat daripada Terengganu, lepas tu pergi ke Gombak, lepas tu datang ke sini. Saya akan jumpa sekejap lagi, lepas 20 tahun kot saya tak jumpa beliau.
Ustaz Zaidi ni ada anak, ada isteri. Subhanallah. Dan isteri ni lah yang bawa dia pergi mana-mana. Saya nak cerita apa? Luar biasa kehidupan yang saya tiasa bersyukur kepada Allah. Bila ditanya ada pendapat tetap tak? Mak saya ni beria cerita 2 hari lepas pasal Ustaz Zaidi 2 jam lebih tak berhenti bercakap. Mak saya kata, Asma, ceritalah pada orang. Cerita. Hari ni saya akan dengar cerita direct. Dan insya-Allah saya nak pujuk Ustaz Zaidi duduk bertahan sikit sebab saya ada meeting sampai pukul 5. Saya nak minta petang ni ataupun malam ni saya nak buat live bersama dengan Ustaz Zaidi ni. Nanti tengoklah dekat page, dekat TikTok ke, dekat IG ke. Saya akan buat, boleh dengar langsung dari beliau kisah hidup beliau. Satu kisah, dia cerita satu hari, isteri yang bercerita, isteri sebelah. Cerita ni berlaku bulan lepas ke 2 bulan lepas macam tu. Dia dijemput oleh orang Brunei untuk berubat. Dan dia boleh berubat dan dia ubati penyakit-penyakit yang pelik, luar biasa. Penyakit mistik dan penyakit zahir ini dengan bacaan-bacaan Al-Qurannya. Saya tak mahu dia jadi perhatian untuk dikejar untuk berubat. Sebab dia tak pernah marketing diri dia untuk berubat tu. Hanya maksudnya dia tak jadikan itu sebagai satu fokus. Sebab dia lebih suka fokus kepada bacaan Al-Quran, jadi imam sekian-sekian. Dan dia suka merantau. Orang Brunei ni sakit, misteri. Jemput dia untuk pergi berubat ke Brunei. Apa yang berlaku? Hamba Allah ini hanya beri tambang saja tiket untuk pergi ke Brunei. Sampai di Brunei dikabarkan hamba Allah ini sudah meninggal dunia. Tak sempat untuk dia berubat. Bila dia pergi ke rumah tu, ahli keluarga pun sedang berselubung sedih. Jadi keluarga pun tak beri perhatian kepada dia. Dan dia pergi dan kadang tak ada duit 1 sen pun walaupun nak beli makan dan minum. Tak ada duit. Memang itulah kehidupan dia. Sepanjang dia hidup, dia tak pernah ada simpanan, tak ada duit. Isteri pun kata benda yang sama. Bahkan ustaz ni, kalau ada orang bagi duit, kalaulah duit ada je, maksudnya tidur malam dengan tak ada simpanan. Kalau ada, terus sedekah. Ada duit ke? Bagilah siapa-siapa. Tak suka simpan. Bila pergi musafir ke Brunei pun tak ada bawa duit. Lepas tu Ustaz Zaidi ni pun kata dekat isteri, tak apa, Allah ada. Allah ada. Bila sebut Allah ada bagi orang yang tiada apa-apa, beza dengan kita sebut Allah ada dengan kita ada simpanan 10,000. Betul tak beza? Kita ditimpa masalah, tak apa bang, Allah ada. Duit yang sama, gelang ada, cicing ada, anak ada. Ini orang yang sebut Allah ada yang tak ada apa-apa. Bukan mudah nak terbit perkataan Allah ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dia sebaik-baik penolongku. Bukan senang. Lepas tu, isteri ni cerita kat mak saya. Ustaz Zaidi pun kata, jom pergi masjid. Kita minta tolong dengan Allah. Pendek cerita, lepas saja solat, zikir, mungkin berdoa, Ustaz Zaidi ni pun tunggulah isteri. Isteri ni tak siap lagi dalam masjid. Dia pun tunggulah dekat luar koridor. Dia pun tak nampak apa-apa orang buta. Dia pun duduk kat luar tu. Datanglah seorang hamba Allah. Tak kenal, tak ada urusan, tak ada apa-apa. Pun borak. Lepas tu bertanya terus. Tanya terus Ustaz Zaidi ni. Padahal tak tahu pun dia ni ustaz ke siapa. Orang buta duduk sorang-sorang. Tak ada siapa-siapa kiri kanan. Yang ni terus bertanya. Cik, encik boleh tak? Bukan panggil cik, terus panggil ustaz. Ustaz boleh berubat tak? Boleh berubat tak? Bayangkan dia datang untuk berubat orang lain. Tiba-tiba orang tu dah meninggal dunia. Dia duduk di situ. Tiba ada orang yang tanya boleh berubat tak? Dia kata boleh, insya-Allah dengan izin Allah. Pendek cerita, terus dia diberikan hotel. Maksudnya orang yang jemput pertama tak sediakan lagi penginapan, hotel, makan minum, tak ada bagi duit lagi. Lalu orang kedua yang Allah datangkan ni terus sediakan tempat tinggal, hotel, makan minum dan berhari-hari berubat sampai orang ni sembuh. Penyakit dah bertahun-tahun, sampai anak pun sakit, anak pun sembuh. Sampai dalam tempoh itu semua tempat tinggal, makan minum dia semua selesai. Lepas tu dia pun nak balik. Balik melalui Labuan. Pendek cerita, dalam perjalanan aksiden. Aksiden laki bini sampai kena masuk hospital.
Padahal sedang menuju ke airport dah ada tiket flight. Bila accident terlepas tiket flight, takkan dia nak pergi minta dengan orang tadi tu? Tapi isteri ni cerita mulut suami ni, Ustaz Zahidi ni tak pernah merungut, tak pernah kata kenapa lah, ya Allah aku ni dah lah buta jadi macam ni pula gini. Tapi yang terbit pada lidah dia bila dah accident kena masuk hospital, sebab maksudnya tak dibenarkanlah keadaan tu, tidak mengizinkan untuk terus pergi airport, kena bawa dengan ambulans apa, tak adalah. Mulut tu Allah atur belaka, semua Allah atur. Apa yang Allah atur tak pernah silap. Isteri ni yang susah hati kena begini, tak apa, Allah atur molek belaka. Sampai dekat hospital, sementara menunggu, tak perlu ditahan, sementara tunggu obat, ada hamba Allah datang. Ustaz nak pergi mana? Kenal ke? Saya tak kenal. Tapi Ustaz nak pergi mana dengan isteri ni? Saya ni nak balik Semenanjung, nak balik Malaysia, gini. Lepas tu tak apa, saya uruskan belakang. Siap naik Mas Airlines, siap sekian-sekian, belikan tiket balik. Dan tak kenal pun siapa, tak tahu siapa. Itu satu cerita. Mak saya kata, Asma, pelik, dahsyat cerita. Dan banyak lagi cerita-cerita yang pelik. Orang yang hidupnya boleh hidup dengan elok apabila Al-Quranul Karim di dalam dada. Bila masanya banyak dengan Al-Quran, memang benar Allah akan jaga. Saya tunjuk ni, bukan saya kata ni Al-Quran ya. Saya nak kata kita banyak masa dengan ni, makhluk ni. Masuk dalam kereta, suami drive, telefon terus. Sampai, dah sampai, cepatlah pula. Suami ni bengkak kat sebelah. Sepanjang masa isteri duduk scroll ni, tak habis-habis tengok. Sampai tak sedar dah sampai. Dah sampai, suami dah keluar, dia tak keluar lagi. Sikit lagi. Nak habiskan WhatsApp. Saya cerita tu sebab saya pun pengalaman yang sama. Bayangkan kalau 1 jam suami bawa 1 jam baca Quran. Kalau kita kata peninglah baca Quran, guna tengok Al-Quran sambil ni, saya tak boleh Ustazah tengok Quran. Apa salah buka bacaan surah Yasin? Kalau audio kita boleh ikut Abi Yasin, Abi Ar-Rahman, Abi Al-Waqi'ah. Sebab kita dah lancar, kita dah biasa baca. Bila audio kita pun boleh ikut. Betul atau tidak? Allahu Akbar. Sedarlah. Hidup kita hari ini, saya sedang menyedarkan diri dan tegur diri sendiri. Kita sebenarnya dah lari banyak daripada tujuan kita diciptakan. Lari banyak tentang sebenarnya apa yang paling penting dan utama dalam hidup. Memang suami penting, memang isteri penting, memang anak penting, memang rehat penting, memang beribu penting, memang makan minum penting. Tetapi kita telah meletakkan Al-Quranul Karim di suatu tempat yang sangat-sangat tidak penting. Jauh. Ada masa baru baca. Baca 2 muka surat rasa dah bagus dah tu. Baca 1 juzuk, makam lain dah. Mula peli dah suami. Bang, awak nak ngaji bila? Saya 1 juzuk tadi, tahu tak bang? Masya Allah. Bila kita dapat baca 1 juzuk ni, tenang bang. Tapi perasaan tu dah lain pula cara bercakapnya. Allahu Akbar. Lepas dah 1 juzuk dapat sehari, seminggu terus tak baca. Itu ujian kita, susahnya nak istiqamah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, kalau nak cerita pasal wanita yang sehari habis 10 juzuk 3 hari, saya jumpa depan mata, saya dah cerita dalam banyak kuliah, nanti panjang cerita pula. Dan saya nak sudahi dengan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah ni saya nak semua baca sebab ia tentang kita. Tentang nak masuk syurga sekeluarga. Saya tanya soalan, siapa yang nak masuk syurga sekeluarga dengan ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, cucu, cicit, semuanya angkat tangan. Ya, semoga malaikat menjadi saksi. Allah Maha melihat kita angkat tangan, walaupun nampak macam main-main angkat tangan. Ustazah mestilah nak, soalan tak patut Ustazah tanya. Takkanlah tak nak, memang nak. Takkanlah tak nak angkat, memang kena angkat. Tak apa, pusing je dulu pada ni. Biar lama sikit dengan audien. Dia orang pun nak masuk TV juga. Subhanallah. Muslimin muslimat, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 21 hingga ayat 23 adalah ciri-ciri
mereka yang akan masuk syurga sekeluarga. Bahkan dibicarakan oleh alim ulama, sekiranya yang masuk syurga adalah nenek atuk yang soleh, yang solehah. Nenek atuk ni boleh tarik ahli keluarga untuk masuk syurga. Pertama. Kedua, kerana nenek atuk ni soleh-solehah ni, pasal ada ahli keluarga berada di syurga bawah dan nenek atuk ni duduk syurga atas, dia boleh tarik semua anak cucu dia, adik-beradik dia, mak ayah dia duduk syurga sama level. Ini kelebihan orang yang ada ciri-ciri yang disebut dalam firman Allah ini. Nak tahu tak ciri-cirinya? Kita kena tahu. Sebab ada nenek atuk dia dah berhenti dah jadi soleh-solehah. Sebab dia dah tua, tak ada apa dah. Serah orang muda lah buat-buat kerja ni. Kerja-kerja dakwah ni. Patutnya lagi tua, lagi dekat kematian, lagi fastabiqul khairat, bekerja buat baik. Kerja nak buat kebaikan, kerja nak buat sebanyak mungkin. Sampai dicatat, dia bukan hanya ibu misali, dia nenek misali. Bukan atuk yang soleh, bukan ayah yang soleh. Bila jadi atuk pun atuk yang soleh. Dia tak berhenti mendidik lepas didik anak, dia juga nak bertanggungjawab dengan didik cucu. Subhanallah, dia tidak pernah berhenti beri manfaat. Dia bukan cakap, pandai-pandailah anak kau didik. Mak ayah dah letih dah didik kau masa kecil. Takkan anak kau pun mak nak kena didik. Tapi bila kita faham, Nabi sebut orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Sampai mati dia beri manfaat. Lepas anak cucu pula ini nak beri manfaat sampai mati. Okey, kita baca firman Allah ni sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasilun ma amarallahu bih an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafun su'al hisab والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ini yang pertama, ciri yang pertama, mereka yang akan dikumpulkan di syurga kelak bersama seluruh ahli keluarga mereka. Ciri yang pertama iaitu
Mereka yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Apa maksudnya? Hubungkan silaturahim, hubungkan ukhuwah. Silaturahim ini hubungan kekeluargaan dengan adik-beradik. Biarlah adik-beradik tu yang putuskan, adik itu yang buat perangai, tapi kita tetap usaha hubungkan. Walaupun adik tu tak jawab, adik tu tak balas, tak apa, kita dah buat bahagian kita. Dan kita tak pemarah bila adik tu tetap berkeras tak nak baik dengan kita. Dah kita dah buat bahagian kita, kita ikhlaskan sahaja. Hubungkan dengan jiran, itu ukhuwah, dengan adik, dengan saudara mara, dengan kawan-kawan. Tapi mesti nombor satu, keluarga dulu, baru pergi yang lain. Tapi hari ni ramai yang letak kawan-kawan dulu, baru keluarga. Sedangkan hubungan silaturahim adalah satu perintah wajib. Dan antara dosa besar dalam kitab Al-Kabair meletakkan memutuskan silaturahim ada dosa besar yang diancam dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dan mereka yang takut kepada Tuhannya dan takut akan hisab yang buruk. Subhanallah. Pertama, cirinya adalah menghubungkan apa yang Allah suruh hubungkan. Yang kedua, iaitu mereka yang takut akan hisab yang buruk di akhirat kelak. Kita duduk bayangkan dan menghitung amal baik, tetapi kita kena belajar menghitung amal buruk yang kita buat, keburukan kita buat, dosa yang kita buat, kesilapan-kesilapan kita. Bukan menghitung kesilapan pasangan, kesilapan anak, kesilapan jiran, kesilapan kawan-kawan, tapi hitung diri sendiri. Yang ketiga, dan orang yang sabar mencari redha Tuhannya. Tuan-tuan sekalian, ramai orang yang sabar cari redha manusia. Bila manusia, dia sabar dengan suami dia 20 tahun. Tapi suami tetap tak berubah. Lalu dia hilang sabar. Cukuplah 20 tahun saya sabar, saya dah tak boleh sabar dah. Saya bukan meremehkan kesabaran ni. Bukan. Bersabarlah kerana Allah. Bukan kerana mengharapkan manusia berubah. Kalau kita harap manusia berubah dan manusia tak berubah, kita akan kecewa dengan kesabaran kita. Tapi bila kita letak, ya Allah, aku sabar dengan anakku kerana mengharapkan redha-Mu. Jadi bila sampai saat akhir pun anak tetap tak semayang sebagaimana kita harap, kita tetap teruskan sabar sampai mati. Sebab kita sabar itu demi redha Allah. Bukan bersyarat anak berubah, bukan bersyarat suami berubah, bukan bersyarat hidup kita berubah jadi kaya, kita sabar miskin. Tak apa, sabar-sabar nanti kita kaya. Tak, walaupun sampai mati miskin, tapi kita mati dalam sabar. Sebab sabar kerana harap redha Allah. Yang keempat disebut dalam firman Allah ini, mereka yang mendirikan salat. Yang kelima, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan yang keenam, mereka berikan nafkah ataupun sedekah yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Sembunyi ataupun terang-terangan. Dan yang terakhir, mereka yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Ada berapa semua dalam firman Allah ini? Ada 6 ke 7. Pertama, orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Yang kedua, mereka takut kepada Tuhannya dengan takut kepada hisab yang buruk. Itu yang kedua. Boleh ingat tak ni? Masing-masing hebat ni. Saya dengar tak perlu tulis ni. Saya nampak tak perlu tulis. Semuanya tengok, suruh hafal. Takut balik tinggal 2 je. Bang, tadi kan ada 6 ciri-ciri akan hidup sekeluarga di syurga. Ciri-cirinya ialah tiba-tiba 2 je. Yang lain semua kena tengok baliklah live tu. Sebab itu datang majlis ilmu wajib bawa pen dan kertas, walaupun nota tu bertukar-tukar je, nota yang lepas tak tahu pergi mana, tetapi mesti akan ada barakah bila kita menuliskan. Tangan kan akan bercakap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang mana? Betul tak tu? Di hari yang mana Allah tutup mulut dan berkatalah tangan. Tangan ni bila tulis ni, ya Allah, tangan ini pernah menuliskan kalimah-kalimahmu, ilmumu. Masya Allah. Subhanallah. Pertama, apa dia? Menghubungkan apa yang Allah perintahkan dihubungkan. Yang kedua, takut akan hisab buruk. Yang ketiga, mereka yang sabar
mencari redha Tuhan, bukan sabar cari redha manusia. Bila manusia puji, rasa seronok dengan sabar, berbaloi sabar. Sabar nak ambil peksa, lepas tu manusia puji sebab berjaya, berbaloilah sabar susah payah hari itu. Tidak, bukan kejar redha manusia. Yang keempat iaitu mendirikan solat. Yang kelima, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terangan. Okey, yang tu yang kelima. Dan yang keenam, mereka yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi 6 ciri. Apakah yang Allah janjikan untuk mereka? Ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah yang akan mendapat tempat kesudahan yang baik. Jannatu adnin, iaitu syurga adnin. Yadkhulunaha, yang mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, yang mana mereka akan bersama-sama masuk ke dalam syurga bersama dengan bapa-bapa mereka, ibu bapa mereka, pasangan-pasangan mereka dan anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka daripada semua pintu. Clear, crystal clear orang kata. Jelas sekali Allah berfirman, 6 ciri ini Allah akan berikan apa? Mereka akan masuk ke dalam syurga bersama dengan ibu bapa nenek moyang mereka, bersama dengan pasangan mereka, bersama dengan anak cucu mereka. Sebab itu hari ini wahai nenek-nenek sekalian, angkat tangan nenek. Sebab ramai nenek, ya tengok 50%, 60% nenek. Berjuanglah untuk syurga buat seluruh ahli keluarga. Jaga diri betul-betul jadi nenek yang soleh, nenek yang soleha. Jaga salat, jaga hubungan dengan Al-Quran. Kita lihat anak kita sekarang yang umur 20 lebih, 30 lebih, sibuk dengan dunia. Pagi, malam, pagi, petang kita telefon anak kita. Nak, kau dah baca Quran belum nak hari ni? Belum mak, letih lah mak hari macam ni lah, gini-gini. Macam mana kamu ni? Dengar Al-Quran tak baca? Marah anak ni. Mak, dulu mak macam mana? Ngajar hari ke? Kita lupa masa kita muda dulu, kita pun sibuk dengan anak, penat begitu begini. Anak kita sedang melalui. Takkan sama dengan saat kita sekarang ni. Jadi kita tetap nasihat, tapi bukan herdik, bukan peli, bukan hina. Kau ni macam kerja dunia ni. Akhirat mana akhirat? Kan main. Tak ingat 20 tahun dulu pun sama lebih kurang. Bukan bermaksud kita nak membenarkan. Nasihat tetap nasihat, ingatkan anak. Tetapi apa yang boleh kita buat hari ini, kita berubah, kita hijrah, kita jaga betul masa. Kita tidak ditarik masa secara paksa untuk beri tumpuan perkara yang lain. Maka kita kekal berada di radar, dekat dengan Al-Quran, jaga solat, memaafkan orang, beri tolak keburukan dengan kebaikan. Sebab apa? Kita nak menjadi penarik kepada ahli keluarga. Anak cucu kumpul sama-sama. Tengok cucu pula asyik dengan telefon. Kau ni biar anak tu dengan telefon. Dengar ceramah Ustazah Asma ni pasal ketagihan ni. Contohlah ya. Bagus, nenek macam ni bagus. Dia concern dengan cucu dia. Tetapi di waktu yang sama, nenek ni angkat tangan. Ya Allah, lindungi anak cucuku ya Allah. Menangis-nangis minta dengan Allah. Dia tak pernah rasa selesai setakat anak je baik. Dia rasa tak selesai selagi mana dia melihat cucu pun mesti baik. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan lebih kurang 1.5 jam ya. Betul, 1.5 jam. Kita mula lebih kurang dalam pukul 10.30, 11.30, sekarang pukul 12.15. Lebih kurang 1.5 jam. Lebih kurang 1.5 jam kita bersama. Mudah-mudahan Allah redha, Allah berikan kita petunjuk. Kita baca doa sikit. Kita tutup dengan rasa-rasa yang Allah beri ni dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami ini, kami berkumpul demi menyata dan membuktikan rasa cinta kami kepadamu.
rasa cinta kami kepada Rasulullah, rasa cinta kami kepada agama ini, dan rasa cinta kami kepada diri dan keluarga kami, ya Allah. Waltaqat ala ta'atik, kami bertemu di sini di rumahmu, ya Allah, kerana mentaati perintahmu. Wa tawahadat ala da'watik, kami berkumpul bersatu memikul beban dakwahmu, ya Allah, menyeru diri kami dan menyeru ahli keluarga kami kepadamu, ya Allah. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, kami mengikat janji setia, ya Allah, akan mendaulatkan syariatmu, akan menghidupkan sunnah nabimu, akan menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam diri kami, keluarga kami, qaryah kami, negeri kami, bahkan negara Malaysia yang kami cintai ini, sehingga tertegaknya kalimah yang tertinggi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fawasiqillahumma rabitataha, maka eratkanlah di antara hati-hati kami ini, ya Allah, dengan ikatan akidah yang benar, ya Allah, ikatan ibadah yang suci, ya Allah, ikatan ilmu tasawuf yang memberikan cahaya kepada kehidupan kami, ya Allah. Wa adimuddaha, mesrakanlah di antara hati-hati kami, ya Allah. Wa hadiha subulaha, tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus. Wa syurah suduraha bifaidil imani bik, limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan kepadamu. Wa jamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepadamu. Wahyiha bima'rifatik, hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu, ya Allah, mengenal Nabi kami, ya Allah, sehingga kami cinta dan rindu kepada pertemuan denganmu dan pertemuan dengan Nabimu, ya Allah. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah kami di atas jalan-jalanmu, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah. Saat kami mati, ya Allah, saat itu akan tiba, ya Allah, saat malaikat maut menjalankan tugasnya mengambil nyawa kami, ya Allah. Kami mohon daripadamu, ya Allah, ambillah nyawa kami di tempat yang barakah, iaitu di tanah suci, ya Allah. Ya Allah, ambillah nyawa kami di tempat yang barakah, sama ada di Mekah ataupun di Madinah, dimakamkan di Al-Ma'la ataupun di Baqi, dan kami bakal dibangkitkan bersama dengan Rasulullah. Ya Allah, matikanlah kami dengan sebaik-baik keadaan ketika kami sedang sujud dalam salat, dalam keadaan kami taat kepadamu, ya Allah, dalam keadaan kami sedang zikir kepadamu, membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami tidak layak dengan permintaan ini, ya Allah. Kehidupan kami hidup dengan lalai, kehidupan yang jauh, kehidupan yang sentiasa melupakan akhirat. Tetapi kami tetap ingin meminta kesudahan kehidupan ini dengan keadaan yang baik, husnul khatimah. Allahumma inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, kami mohon pertolonganmu, ya Allah, saat kami menghadapi sakitnya kematian dan sakaratul maut, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, ya Allah, buat ibu bapa kami yang telah meninggal dunia, buat pasangan kami yang telah pergi, buat orang-orang yang kami sayang yang dekat dan jauh yang telah meninggal dunia, buat semua yang sedang berada di barzah, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka, ya Allah, salah satu daripada taman syurga-Mu. Jadikanlah kubur mereka seluas mata memandang, sebagaimana dalam hadis Nabi-Mu. Angkatlah hisab yang berat, jauhlah daripada himpitan kubur, ya Allah. Berilah kerehatan yang sebenar, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami rindukan Nabi kami, ya Allah. Kami tidak pernah bersua dengan Nabi kami, tidak pernah melihat wajah Nabi kami, tidak pernah mendengar suara, tak pernah berada bersama dalam majlis, ya Allah. Dan pada pagi yang barakah di rumahmu ini, ya Allah, kami berkumpul di sini demi menyatakan rasa cinta dan membuktikan rasa rindu kami kepada Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami kembali, ya Allah, dengan suasana yang jauh lebih indah di syurga kelak, ya Allah, sehingga kedua mata kami ini dapat melihat wajah baginda langsung dengan mata kami, ya Allah, dan berada dalam majlis bersama dengan Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami rindukan ibu bapa kami. Kami rindu untuk melihat wajah ibu bapa kami.
Kami rindu untuk memeluk mereka, ya Allah. Kami rindukan suara mereka. Kami rindu untuk cium tangan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami tidak cukup berbakti pada ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa, kesilapan, kekurangan ibu bapa kami, ya Allah. Mereka pergi dalam keadaan jahil, ya Allah. Mereka pergi pada saat ketika itu tidak ada banyak majlis-majlis ilmu, ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, segala amal soleh dan ibadah kami, ya Allah, berikanlah segala dan bahagian pahala untuk ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ibu bapa kami tidak sempurna, ya Allah. Ada salah, ada kurang, ada silapnya mereka dalam mendidik kami, ya Allah. Namun hakikatnya, ya Allah, Engkau telah memberikan perjalanan hidup kami, ya Allah, sehingga kami faham, kami dapat ilmu, ya Allah. Maka ya Allah, kami redha dan kami maafkan apa jua kesilapan dan kekurangan ibu bapa kami, ya Allah. Kerana kami tidak berhak sedikit pun untuk merungut atau mengungkit atau menghitung kesilapan dan dosa mereka, ya Allah. Kerana pengorbanan mereka tidak terhitung, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, kami merayu dan meminta kepadamu, ampuni dosa ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami, ya Allah. Kami rindu untuk menatap wajah ibu bapa kami. Izinkanlah pertemuan ini, ya Allah, di syurga-Mu kelak. Jangan pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, menjadi isteri itu susah, ya Allah. Menjadi ibu itu payah, ya Allah. Menjadi suami itu berat, ya Allah. Menjadi anak itu pedih, ya Allah. Menjadi hamba-Mu ini susah, ya Allah. Menjalankan dan menyambung dakwah Nabi-Mu perit, ya Allah. Namun kami yang lemah dan penuh kekurangan dan kelalaian ini yang Kau pilih, ya Allah. Kami redha, ya Allah, dengan segala ketetapan dan perintah dan larangan-Mu, ya Allah. Namun ya Allah, kami mohon, hantarkanlah pertolongan-Mu. Berikanlah pertolongan-Mu, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Wala takina ila anfusina tarfat ainin wala aqalla min zalika ni'mal mujib, ya Allah. Jangan Engkau biarkan Engkau menelantarkan kami, ya Allah. Jangan Engkau biar dan lepaskan diri kami daripada pandangan-Mu, ya Allah. Walau sekadar kelipan mata, ya Allah. Wahab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Ya Allah, berikanlah kami hakikat iman yang sebenar, hakikat keyakinan yang sebenar, hakikat tawakal yang sebenar, sehingga kami tidak perlu takut atau mengharap atau meminta-minta selain daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang sabar, mati dalam keadaan yang sabar, hidup di kalangan dan dihidupkan kembali di mahsyar bersama orang-orang yang sabar, dan dipanggil masuk melalui pintu orang-orang yang sabar, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan kami soleh dan solehah, pasangan kami soleh dan solehah. Limpahkanlah rezeki untuk kami yang barakah, ya Allah. Jemputlah kami, ya Allah, menjadi tetamu-Mu untuk umrah dan juga haji, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kumpulkan kami di syurga-Mu kelak tanpa dihisab tanpa diazab, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Sebelum saya menyerahkan kembali kepada MC, saya pun dah selesai. Mudahan Allah memakbulkan segala hajat dan permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya nak ucap terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap, pasti ada. Saya nampak dekat TikTok tadi ada yang bergaduh. Mungkin ada salah faham dengan penyampaian saya. Lepas tu ada yang kata Ustazah bergurau je, bukan betul-betul. Kadang-kadang macam tu ya, kelemahan saya pun. Penyampaian tu kadang mudah disalah faham. Jadi saya mohon maaf. InsyaAllah, sahabat-sahabat semua, saya nak buat pengumuman sikit. Pertama, kita dah habis dah kuliah ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Pertama, kepada siapa yang berhajat untuk menunaikan haji,
jika berkemampuan bersama dengan saya, insyaAllah tahun ni saya akan pergi lagi dan saya akan bawa jemaah. Siapa yang berhajat untuk bersama dengan jemaah kami, maksudnya ini adalah mengikut package lah ni, swasta, berhajat dan berkemampuan, boleh jumpa di kaunter. Siapa yang berhajat untuk menunaikan umrah, InsyaAllah bulan 10, 11, 12. Selepas kita tak buat 5-6 bulan. Bukan 5-6 bulan, 8 bulan juga tak buat. Sebab kita kemaskan balik pergerakan. Saya buat pengumuman ni sebab saya nak jawab ramai yang bertanya. Jadi saya jawab secara umum, boleh tanya di sana. Saya tak akan bagi tahu berapa dan sebagainya. Kenapa semua tu boleh tanya di kaunter. Kemudian di luar sana ada jualan. Setiap pembelian adalah pemberian. Gerak kerja dakwah yang dilakukan di bawah NGO Sabah Amal Care dan Yayasan Dakwah, Yayasan Hijrah. Siapa yang selalu ikuti, anda akan tahu apa yang kita buat, apa yang kita usahakan. Kalau nak ikut, cukup bagi makan minum, Allah dah bagi lebih daripada cukup. Tetapi apa yang kita usahakan hari ini adalah untuk ummah. Kita bangunkan perkampungan hijrah di jalan pantai itu memerlukan belanja yang begitu besar. Antara ikhtiar kita adalah kita gerakkan ekonomi kita, pelbagai bentuk perniagaan, sebab itu ada 13 anak syarikat. Jadi terima kasih yang menyokong perjuangan kita melalui segala bentuk pembelian. Kita ada perabot, ada kafe, ada macam-macam. Kemudian di luar sana ada buku-buku, dan ada buku terbaru, iaitu Mukhtasar ataupun kita panggil infografi Asmaul Husna. Ini buku ni di masjid yang mulia ini, di saat yang mulia ini dilancarkan. Sebenarnya saya baru dapat bila sekarang, baru sampai, baru keluar kilang semalam. Saya rasa semalam, hari ni 31 bulan ya, keluar kilang 29 bulan, semalam sampai di office dan sekarang baru saya pegang. Sebelum ini mock-up saja. Ini adalah infografi Asmaul Husna. Bukan 99 nama, tapi ada 129 nama. Kenapa lebih Ustazah? Anda akan faham kenapa lebih. Subhanallah, memang yang disebut dalam hadis Nabi 99 dan disusun oleh Sunan Tirmizi. Nanti ada penjelasannya dalam ni. Anda akan tengok, Dik buka Dik, di dalamnya persembahan, Masya Allah. Jadi kalau siapa yang dah beli semua buku, belum ada lagi buku yang baru Ustazah Asma, dan kata pun tak pernah lagi beli, buku ini adalah buku yang paling berbaloi. Sebab itu kena bagi pada saya semua buku yang dibuka, bukan buku yang tertutup. Ini buku yang baru, subhanallah. Jadi kalau tengok di dalamnya penuh dengan warna, bukan sebab warna-warni tu, tetapi di setiap nama Allah dia akan jelaskan sumber nama Allah tersebut, maksud firman Allah yang berkaitan hadis Nabi dan pengertian nama Allah tersebut. Jadi subhanallah, Nabi SAW bersabda, man asaha dakhala jannah. Siapa yang menghayati, memahami, beramal dengan Asmaul Husna, dia pasti akan masuk syurga. Jadi insya-Allah Mukhtasar infografi Asmaul Husna ni disusun, nama saya Asma Harun, tetapi kerjasama dengan tim PTS Syarikat Penerbitan. Jadi mudah-mudahan karya ini akan memberi manfaat yang besar kepada ummah. Subhanallah, alhamdulillah, dengan tebal, dengan berwarna-warni, dengan menggunakan, tuan-puan sekalian, kertas yang digunakan adalah kertas kuning. Kertas kuning yang ringan. Siapa yang biasa dengan syarikat penerbitan, ada kertas yang putih macam ni kan, yang licin sikit. Pernah tak beli buku kertas yang kuning? Ini kertas kuning yang ringan. Kalau dari segi grade kertas, ini grade antara kertas terbaik dan yang paling mahal. Sebab itu tak banyak buku dibuat kertas kuning tu adalah kertas asal. Bila diubah suai, di bleaching jadi warna putih dan ia lebih ringan. Anda akan rasa walaupun tebal ia ringan. Sebab itu dia mahal dan diberi kesan ringan, bila kita pegang tangan kita tak penat. Jadi bayangkan dengan tebal, dengan berwarna-warni, dan kulit pun adalah kulit, walaupun bukan kulit hardcover, tapi harganya dengan nilai ilmu RM RM50 sahaja. RM50 sahaja. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Terima kasih.